Astaghfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني شرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Ta'ala. Sambung Minhajus Salam, Perbahasan qasar, jamak qasar. Muka surat 61 Rumi. Jawi 21. Jawi 21 atas sekali. Rumi 61. Betul. Kita dah bahas sekali dah berkaitan dengan qasar, syarat qasar. Penting juga syarat qasar ni kerana apa? Kerana syarat qasar adalah sama dengan jamak. Sama aja. Dari sudut peraturan yang perlu dipatuhi itu sama je qasar dengan jamak. Tapi kita tak masuk qasar lagi, kita baru masuk kita tak masuk jamak lagi, kita baru masuk qasar. Yang mana apa dia? Yang pertama yang boleh diqasarkan, yang pertama 4 jadi 2. Itu nama syarat pertama. Syarat yang kedua, musafir panjang. Kita dah bahas dah sebelum ni, minggu lepas. Musafir panjang, musafir pendek tak boleh. Musafir pendek hanya boleh solat sunat atas kenderaan saja. Kemudian musafir tu mesti harus.
Yang musafir bis safar fis safar. Kita dah bahas dah. Musafir maksiat tak boleh. Tak boleh diqasarkan. Malah jamak pun tak boleh lah. Sama je. Syarat yang seterusnya, mesti tempat tu maklum. Mesti ada destinasi. Dia bukan haim. Orang yang berjalan tak ada destinasi. Tak boleh. Dia mesti ada destinasi. Kita pun dah bahas dah. Dah hendaklah habis kat situ. Situ je. Kita bahas situ kan? Habis. Jadi, kita masuk bab qasar ni, kita nak habiskan bab qasar pula. Habiskan Dan hendaklah ia berniat qasar dengan yakin serta di dalam takbiratul ihram. Niat qasar dia mesti dalam takbiratul ihram. Niat qasar tu apa? Qasar tu pendek, ataupun ringkas, ataupun 2 rakaat. Qasar lah tu. Sedangkan kita tahu dalam solat-solat sunat, bukan, dalam semua solat, berapa rakaat tu wajib ke tak? 4 rakaat isyak, zuhur, asar, 4 rakaat tu. Maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Kalau sembahyang sunat 2 rakaat. Apa hukum niat 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat tadi? Sunat tak? Tapi dalam qasar wajib. Tak niat tak sah. Niat apa? Niat qasar lah. Sama ada niat 2 ke, 2 rakaat ini wajib. Sebab tu tok nenek kita dulu ajar, semua sembahyang sekali dengan rakaat ini kan. Semua sembahyang 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, semua sembahyang dah masuk dah. Jadi lain kali bila kita sembahyang qasar pun dah memang masuk dah. Sedangkan rakaat ini ke, salasa rakaatin ke, arba' rakaatin ke, itu tak wajib. Tapi dah diajar sebab dia sunat. Walaupun tak wajib, dia sunat. Tapi dah diajar siap-siap. Bila dah diajar siap-siap, jadi kita duduk baca. Tiba-tiba kita sembahyang qasar pun sekali rakaat ini. Sedangkan rakaat ini pada solat qasar tu wajib. Rakaat ini pada solat subuh 2 rakaat juga. Tak wajib. Niat tu. Jadi niat tu mesti, niat tu pula dengan yakin. Adalah dengan yakin lah. Niat sungguh dalam takbiratul ihram. Tak boleh luar takbiratul ihram. Lepas takbir Allahu Akbar baru niat 2 rakaat, tak boleh. Dia mesti dalam takbir. Jadi kita dapat faham sembahyang kita ada qasad, ta'arud dan ta'yin. Kita dah bahas dah sebelum ni. Mesti ada qasad, usalli, aku sembahyang. Ta'arud, sembahyang tu fardu. Ta'yin, fardu apa? Asar. Maka 3 ni memang wajib dalam semua sembahyang fardu. Sembahyang sunat hanya aku sembahyang, ta'arud tak wajib. Sunat tu lah. Saja aku sembahyang sunat. Sunat tu tak wajib. Sunat aja. Sunat. Berniat sunat pada solat sunat adalah sunat. Berniat sunat pada solat sunat adalah sunat. Okay. Sunat apa? Sunat duha. Tu wajib. Jadi ada 2 je solat sunat. Kalau solat qasar ada 4. Aku sembahyang, saja aku sembahyang, sama macam solat lain. Fardu mestilah ta'arud. Fardu apa? Zuhur 3, 2 rakaat. Boleh 2 rakaat, boleh qasar, boleh pendek, boleh ringkas, boleh rakaat ini, boleh 2 rakaat, boleh, semua boleh. Janji dengan maksud tadilah, dengan maksud 2. Separuh boleh, setengah, saja aku solat fardu zuhur seteng. Boleh. Seteng tu setengah. Dah ada KL cakap seteng. Seteng. Boleh. Yang penting dengan maksud 2 lah. Dengan maksud setengah, separuh, ringkas. Mesti niat dalam takbir. Kadang-kadang kita sembahyang isyak ke sembahyang zuhur asar, kita terlupa nak niat tu. Saja aku solat fardu zuhur Allahu Akbar. Mana ada 4 rakaat tu? Tak apa, sebab dia sunat. Tapi bila nak buat qasar, wajib niat 2. Wajib niat 2. Dan niat tu mesti dalam takbiratul ihram. Tanpa niat qasar dalam takbiratul ihram, sebab mungkin terlupa ke, tak tahulah. Yang penting dia tak niat. Dalam takbiratul ihram, dia tak niat qasar,
Macam mana dia sembahyang yang lain kan, dia niat saja aku sembahyang fardu maghrib, saja aku sembahyang fardu subuh, itu aja. Tiba-tiba nak qasar pun saja aku sembahyang fardu zuhur, contoh lah. Sekali macam biasa lah, dah biasa bukan hari-hari musafir. Allah baru teringat qasar, tapi dah Allahu akbar baru teringat nak buat dua boleh tak? Tak boleh. Tak boleh tu bukan maksud batal sembahyang. Tak boleh dah nak niat dua. Jadi kena buat apa? Kena buat 4. Tapi tak niat 4 pun, automatik jadi 4. Sebagaimana kita duk sembahyang Zuhur, Asar, Isyak, kadang-kadang ataupun selalu tak pernah niat pun 4 rakaat tu. Ada orang tak pernah niat pun 4 rakaat tu. Automatik jadi 4 kan? Mana jadi tak sah sembahyang kau, tak niat 4 rakaat. Mana ada? Automatik jadi 4. Sama lah juga ketika qasar, asalnya dalam kereta tu niat 2. Bila sampai-sampai Allahu Akbar tak niat apa-apa, macam sembahyang biasa-biasa dia ingat, maka automatik jadi 4 lah. Macam biasa lah sembahyang lah, 4. Tamam, tak boleh buat qasar, kena buat tamam, sempurna. Ha? Tak boleh, tu kan tak boleh. Dah bar dah, Allahu Akbar. Oh sorry itu haram hukumnya. Tiba-tiba tak boleh ni. Dia pun astaghfirullahalazim, qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Haram hukumnya, bukan baca tu haram. Haram hukumnya membatalkan sembahyang fardu dengan sengaja tanpa uzur yang diiktiraf. Saja je. Tu sajalah tu. Tu tak uzur tu. Sembahyang 4, nak sembahyang 2, tiba-tiba tak niat jadi sembahyang 4. Uzur ke? Tak uzur. Lupa bukan uzur. Uzur yang tidak diiktiraf. Lupa apa? Lupa nak niat 2. Bila lupa nak niat 2, automatik dia jadi 4. Automatik. Jadi 4 tu bukan sebab jadi 4, sebab automatik jadi sembahyang tanpa qasar. Tak boleh. Batal hukumnya haram, berdosa. Kerana membatalkan ibadah fardu berdosa. Membatalkan ibadah fardu berdosa. Bukan sembahyang je, puasa pun. Qada puasa. Puasa fardu, lepas tu batal kan? Bulan Syawal, berdosa. Sembahyang sunat, puasa sunat tak apa. Sembahyang sunat pun boleh batalkan, walaupun tak ada uzur. Tapi solat fardu tak boleh. Tak boleh batal. Dia kena ada uzur yang sungguh-sungguh. Uzur sungguh. Macam terbakar ke, nak jatuh ke, pening ke, yang sungguh. Terlupa nak mati enjin. Terlupa nak mati enjin kereta. Kunci elok letak situ. Macam sedekah lah. Itu uzur besar tu. Sebab walaupun harta pun dikira uzur tu, boleh batalkan. Terlupa nak tutup cerek air kat rumah. Orang dah pakai tek tekan, dia pakai tek yang api lagi. Masak, lupa. Datang, Allah dah setengah jam ni, retong lah ni. Balik tengah semayang ni, balik. Jangan buat warak lagi semayang, balik. Balik, tutup. Takut jadi apa? Bawa anak baby. Biasa orang rumah yang jaga baby. Tiba-tiba hari tu dia kena jaga. Dalam kereta, bawa kat belakang. Zuhur ni semayang parking, tutup kereta, tutup cermin semua, tek semayang. Tengah-tengah semayang tinggal anak baby dia kat dalam. Macam warak. Jangan buat warak gitu batal kan? Sebab uzur tu memang kita nampak, memang dia iktiraf. Tapi kalau setakat terlupa, tak iktiraf. Sebab daripada 2 jadi 4, tak iktiraf. Lupa tu tersalah niat 4 ke? Nak niat 2 tersalah niat 4, jadi 4. Tak boleh dah. Dia mesti dalam takbir niat 2 jika nak qasar. Jika tersalah, terlupa, automatik jadi tamam, jadi sempurna sembahyang biasa 4. Dan hendaklah jangan ada ia, ni syarat seterusnya. Jangan ada ia mengikut di dalam satu suku daripada sembahyangnya dengan dan hendaklah jangan ada orang yang nak sembahyang qasar tadi, jangan ia mengikut tu makmum. Jangan dia jadi makmum satu suku. Apa maksud satu suku? Sikit. Jadi makmum sikit, janji sikit daripada sembahyangnya. Sikit daripada sembahyang tu, sikit apa? Dengan orang yang sembahyang tamam. Maksudnya imam tu tamam. Tamam tu sempurna lah.
Makmum tadi, dia tak boleh jadi makmum. Makmum tu nak qasar. Imam dia mesti qasar juga. Imam dia tak boleh sembahyang sempurna. Sempurna tu tamam. Tak boleh. Walaupun satu suku. Walaupun sikit. Macam mana? Kita bahas satu-satu. Pertama, kaedahnya adalah makmum qasar hendaklah berimamkan imam qasar. Sebab tu kalau nak RNR ke apa, tanya dulu imam tu, qasar ke? Apa ke? Tanya dulu. Jangan main ikut aja. Dan kalau orang duk semayang, jangan main ikut je kat belakang. Orang semayang kat RNR, biasa kat RNR lah, kan? Ataupun kat mana-mana tempat masjid persinggahan, dia tengok orang tu semayang, dia pergi singgah. Dia pergi semayang jadi makmum kat belakang. Dia kata, tak kisahlah. Kalau orang tu semayang sunat pun, dia dua. Kalau orang tu semayang rakaat yang lain pun, nanti dia tambah je lah kalau tak cukup. Tak boleh. Tak boleh tu dengan maksud boleh membatalkan semayang. Jadi macam mana ni? Makmum yang nak qasar, dia mesti imam tu qasar juga. Kalau makmum tadi niat qasar, sedangkan imamnya tamam, imamnya sempurna, maka wajib makmum tadi buat tamam juga. Bukan batal solat. Solat tak batal. Tapi yang dia niat rak'ataini qasran. Oh, lah rak'ataini qasran lagi. Lepas tu kerana Allah Taala. Dia niat nak sembahyang isyak 2 rakaat qasar, pendek, ringkas, seteng kerana Allah Taala. Semua. Tiba-tiba rupa-rupanya imam tu solat tamam, solat sempurna. Bukan qasar. Maka dia kena buat juga walaupun dia niat. Niat dia tak dikira. Dia tak boleh berimamkan imam yang qasar. Tak boleh. Dia tak boleh berimamkan imam yang tamam sedangkan dia qasar. Tak boleh. Kaedahnya, orang yang qasar tidak boleh mengikut walaupun satu juzuk, satu suku, satu juzuk, sedikit pun daripada imam yang solat tamam. Macam mana nak sebut sikit? Sebelum nak kata sebut sikit, kita tengok ikut banyak dulu. Macam mana? Imam takbir, dia takbir. Imam 4 ni. Kemudian imam tayat awal, dia tayat akhir ya? Imam naik, dia mufaraqah. Ataupun masa tayat akhir tu dah mufaraqah. Itu dia panggil makmum tadi dapat semua juzuk. Semua, bukan satu suku. Full. Semayang makmum tadi full dengan imam. Tu full. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Bukan full tak boleh. Sikit pun tak boleh. Itu full lagi dah tak boleh. Okey. Macam mana yang full? Kemungkinan yang full. Imam yang tadi mufaraqah ataupun imam tu dah tayat awal dah. Nak naik rakaat ketiga, dia baru masuk. Cantik. Kita dua, imam lagi balance dua. Jadi, imam naik rakaat ketiga, dia baru takbir. Sama-sama salam dengan imam kan? Tak boleh. Itu dapat full dia panggil. Makmum tadi dapat penuh sembahyang bersama imam. Sembahyang makmum tu penuh. Penuh tu maksud 2 rakaat penuh. Tak boleh juga. Tadi dia mufaraqah pun tak boleh juga. Yang ini dia masuk rakaat ketiga pun tak boleh juga. Tak boleh dengan maksud membatalkan sembahyang dia bila dia salam nanti. Ketika dia ikut tu tak batal lagi. Sepatutnya makmum tadi bila imam salam dia kena tambah 2. Bila makmum salam, makmum batal. Masa tu baru batal. Masa ikut tu tak batal walaupun dia niat 2 rakaat cantik. Dia Allahu Akbar niat 2 rakaat. Qasar. Imam rukuk apa semua diikut sampai salam. Salam-salam, dia salam. Dia salam masa tu baru batal. Bukan batal pada awal, tak. Masa salam tu baru batal. Macam tu juga tadi imam takbir, dia takbir. Bila imam dah naik rakaat ketiga, dia 2 rakaat je qasar. Dia salam. Masa salam tu baru batal. Sepatutnya dia kena ikut sekali. Walaupun dia niat 2. Macam mana lagi? Imam solat sunat 2 rakaat. Boleh tak? Cuba jawab. Imam solat sunat 2 rakaat. Solat sunat duha ke? Duha tak logik kot. Qabliyah ba'diyah ke Zuhur kan? Qabliyah ba'diyah isyak ke? Tapi 2 lah. Dia nak sembahyang qasar isyak ke Zuhur ke? 2 dengan 2. Boleh tak? Tak boleh juga. Tak boleh juga. 2 dengan 2 lah. Tak boleh. Sebab 2
sunat imam tadi tamam. Makmum qasar, tak boleh. Walaupun dua sama dua. Dia bukan cerita rakaat, dia cerita tamam dengan qasar tu. Sembahyang sempurna dengan sembahyang qasar. Itu masalah cerita ni. Dia bukan cerita dekat dua sama dua. Tak. Kalau dua sama dua bolehlah rakaat ketiga imam naik dia baru masuk tadi. Dia bukan masalah rakaat. Dia bukan masalah. Lepas ni kalau imam salam nak buat apa? Lepas ni kalau makmum dah cukup nak buat apa? Imam bangkit. Tak, bukan masalah tu. Memang masalah jugalah. Imam bangkit rakaat ketiga, dia tudah. Nak buat apa? Memang jadi masalah juga. Tapi itu sebenarnya tak jadi masalah pun. Dalam masalah ni tak jadi pun. Masalahnya adalah imam mesti qasar, makmum qasar. Imam tamam, makmum kena tamam. Makmum tak, bukan, terbalik. Imam qasar, makmum boleh tamam. Betul. Imam qasar, makmum boleh tamam. Boleh. Imam qasar 2, makmum nak 4, boleh. Nanti imam salam, makmum tambah 2. Tapi kalau imam tamam, makmum mesti tamam. Makmum tak boleh qasar. Nampak? Kat situ. Okey, yang tadi dapat 2 rakaat, lepas tu tambah tak boleh juga. Dia masuk rakaat yang ketiga pun tak boleh juga. Dia sembahyang dengan imam 2, dia 2. Tapi imam sunat lah. Pun tak boleh juga, walaupun sama-sama 2. Macam mana lagi yang tak boleh? Macam mana lagi yang tak boleh? Sebut. Imam tahiyat akhir dah. Dia pun Allahu Akbar. Nak buat apa? Duduk terus tak? Duduk. Baru duduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia niat qasar. Okay. Boleh tak tambah 2? Tak boleh juga. Satu suku sikit pun. Secotek pun tak boleh. Cuma sebab tu dia kena tahu imam tu tamam ke tidak. Main ikut mana boleh gitu. Kalau imam tu qasar tak apalah. Kalau imam tu tamam. Sebab dia tak tahu, sebab imam tengah sembahyang, nak tanya masa bila. Dia mari masa tahiyat akhir. Tu problem. Dia bukan main boleh suka-suka je masuk kalau nak qasar. Kalau nak tamam boleh suka-suka masuk. Nak qasar tak boleh suka-suka. Dia kena tahu. Walaupun dapat, dia tengok imam tahiyat akhir, dia pun Allahu Akbar. Imam Assalamu. Dia pun kum. Imam dia bar dulu baru imam kum. Allahu Akbar kum imam. Maknanya makmum masuk dulu baru imam keluar kan? Makmum sebab keluar sembahyang dekat mim. Masuk sembahyang dekat ra. Jadi makmum masuk dulu baru imam keluar. Jadi dapat tak? Dapatlah. Makmum masuk dulu. Di garisan penamat. Boleh duduk tak? Tahiyat. Tak boleh, batal. Habis tu duduklah. Soalannya, makmum tadi niat qasar. Kalau imam tu tamam, kena buat tamam tak? Kena buat tamam. Tak tahulah, aku tak faham lagi cakap. Kena buat tamam juga. Cuma mana dia nak tahu? Siapa suruh sembahyang tu? Dia kena tahu lah. Dia kena tahu lah. Kalau imam tu buat qasar, baru dia boleh buat qasar. Baru dia boleh niat qasar dia terpakai. Jika imam niat tamam, qasar dia tak terpakai, sembahyang tak boleh batal, kena buat full. Buat tamam. Ada satu cara kalau tak tahu. Kalau tak tahu macam mana? Apabila dia dapat tahu imam tu tamam, dia kena tambah. Kalau dia tak tahu, mana tahu siapa suruh main masuk gitu. Dia pun sembahyang lah qasar juga. Lepas sembahyang dapat tahu, batal sembahyang. Sembahyang balik. Niat qasar tak terpakai kalau imam tamam. Tak boleh niat kan sebut tadi. Niat, sampai. Niat semula haram, dosa besar. Bukan dosa kecil. Membatalkan sembahyang dosa besar. Kecuali perkara-perkara yang darurat. Tak boleh. Sebab tu nak qasar, kena tahu imam tu qasar ke tidak. Kalau tidak, jangan main masuk. Itu je. Kalau tidak, memang masalah. Kena tanya. Masuk kena sembahyang. Qomat. Nak sembahyang qasar? Sembahyang qasar. Biasa kita jamak qasar kan, tak kisahlah. Sebenarnya qasar dengan jamak tak ada kena, dua perkara yang berbeza. Tapi orang Melayu jamak qasar pun jamak qasar. Jamak qasar? Jamak qasar. Yang kita nak qasar tu bukan jamak. Betul, kena tahu lah. Apa dia? Masbuk tu memang tak boleh lah patutnya. Memang dia kena yakin betul. Dia kena memang kat sini memang semua qasar. Tahu dah. Macam tu kan? Baru boleh masuk masbuk. Ataupun yang dia tu driver, dia pergi parking bas dulu. Semua tu dalam tu, semua tu orang yang naik bas kali ni dia dah tahulah musafir. Tiba-tiba salah seorang tu jadi imam. Musafir. Memang qasar pun.
Itu pun kalau qasar. Dan tadi buat tamam. Mana boleh, bukannya wajib buat qasar. Nah. Dia kena tahu. Orang luar datang ke tempat perkampungan. Memang sepatutnya dia kena buat tamam. Dah daripada datang kampung orang. Dia kena buat tamam. Kalau dia tak buat tamam, tak apa. Kalau imam tu tamam, kena tamam lah. Ceritanya macam tu. Dia boleh gamble. Tahu gamble? Tak tahu imam apa? Semayang je. Lepas ni, dia dapat tahu je. Biasanya kena mula daripada awal lah. Rakaat pertama, imam rakaat pertama takbir, dia pun takbir. Tapi dia tak tahu imam apa. Dia lambat sikit sampai kan. Ataupun imam rakaat kedua ke, tak apa juga. Katalah sembahyang Zuhur. Waktu Zuhur sembahyang Zuhur. Tiba-tiba imam sembahyang. Dia baru sampai. Dia tengok imam tu rakaat kedua. Dia gamble je, niat je qasar. Boleh? Kemudian tiba-tiba rakaat kedua tu imam tahiyat awal. Lepas tu imam bangkit. Mana dia tahulah. Tahiyat awal bangkit maknanya tamam. Automatik qasar tu jadi tamam. Gamble lah. Tiba-tiba imam 2 rakaat tu salam. Macam mana? Dia pun salam. Sebab imam 2 rakaat salam. Rupanya aku tadi 2 rakaat awal ni, kau masuk rakaat ketiga. Batal sembahyang. Sebab tu qasar ni dia tak boleh main suka-suka. Jamak okey lagi. Qasar ni susah sikit. Gamble tak? Boleh? Gamble. Gamble lah. Boleh? Dia tak semestinya. Dan boleh gamble dan boleh gantung niat. Kalau imam qasar, aku qasar. Kalau imam tamam, aku tamam. Boleh juga. Tapi baik gamble je. Sama je kan? Gamble lah tu. Dia panggil gantung niat boleh juga. Niat qasar dulu. Lepas tu nak tahu macam mana nanti? Lepas imam salam ke macam mana? Okey. Kalau imam naik rakaat ketiga, baru tahu. Selesailah. Kalau imam salam, sedangkan kita masuk tu rakaat ketiga, kita tak perasan. Mari lambat. Kalau mari awal, imam takbiratul ihram, Allahu Akbar. Baru boleh gamble. Imam rakaat kedua, baru boleh gamble. Kalau tiba-tiba orang tengah sembahyang, tak tahu rakaat ke berapa. Itu tak boleh gamble. Tapi macam mana nak tahu nanti? Imam dah salam, nak tahu je. Tanya batal lah. Jangan gerak 3 gerakan ke macam mana? Dia kata apa benda pula dia ni main-main tu, aku tak faham. Macam tu lah. Dia tahu. Ni soalan apa ni? Dia tahu imam tu nak buat tamam. Lepas tu dia datang nak buat qasar, tapi dia tahulah imam nak buat tamam. Dia boleh ikut ke tak? Ini cari balah ni. Ini memang cari balah sungguh ni. Rasanya dah 14 kali dah cakap ulang ni. Tak boleh. Kan dah sebut tadi. Ya Allah. Imam tamam, makmum mesti tamam. Tak boleh qasar. Kalau dia nak qasar pun tak boleh juga. Tak boleh tu dengan maksud automatik jadi tamam. Jadi kalau imam tu tamam, makmum nak buat qasar boleh ke tak? Tak boleh. Habis tu kalau niat juga, tak apa. Habis tu nak sembahyang macam ni, sempurnakan tamam. Jadi macam tak gunalah niat qasar dia tu. Nak niat juga boleh, silakan niat qasar. Tapi bila sembahyang nanti mesti cukup 4. Tak boleh 2. Habis niat qasar, niatlah kalau nak niat sangat pun. Tapi mesti buat 4. Tak, itulah. Sebab tu qasar ni dia buat sendiri-sendiri je. Dia kena buat sendiri. Kalau ada orang tak tahu, jangan campur lah. Jangan campur. Tak tahu, jangan campur. Buat sendiri. Habis macam mana? Macam mana nak buat? Cuba je. Macam mana nak buat? Tak boleh. Kecuali tadi je lah. Kecuali gamble. Bila imam takbir, sampai imam rakaat pertama, rakaat kedua. Gamble. Mari-mari imam tengah sembahyang, tak tahu rakaat berapa. Jangan. Boleh nak gamble. Bila imam salam nanti nak buat apa? Kalau kata imam 2 rakaat salam. Imam tamam tak? Tamam tak kena tambah 2 lagi. Imam qasar tak payah tambah salam dengan imam. Nak buat apa? Tengah ni. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Dia pun gamble jugalah salam. Lepas tu tanya. Tak apalah. Gamble kat salam tanya. Qasar? Qasar. Mujur? Apa sembahyang sampai gamble gitu? Kalau qasar kena sembahyang balik. Kalau imam kata, aku tadi tamam. Kena sembahyang balik. Sembahyang tepi tiang tak nak bagi orang ikut.
Semayang belakang kali dinding. Orang dia belakang. Orang nak jadi makmum kena duduk depan dia. Sebab dia duduk belakang kali. Betul lah. Itu macam mana? Itulah syarat-syarat dia. Imam kat tamu boleh? Bukan boleh gamble. Logik untuk digamble. Nak gamble rakaat ke-berapa pun boleh. Cuma lepas pada tu pandai-pandai. Rakaat pertama imam takbir boleh. Logik. Okey. Logik dengan maksud kita boleh tahu nanti. Imam rakaat kedua, kita tahu imam rakaat kedua. Boleh juga. Sebab kalau imam qasar, rakaat kedua terus imam salam. Kita tambah satu aja. Tapi masih lagi boleh jadi salah. Salah macam mana? Lepas kita tambah satu, kita salam, kita panggil jap. Tadi sebenarnya apa? Sebenarnya sunat. Habis. Sama. Walaupun dua sunat, tak boleh juga. Ustaz boleh tak ikut untuk jemaah imam dah ikut salam macam kes tadi kan, satu rombongan dia beban lambat turun, dia punya guru ni dah memang sembahyang kosa lah, jadi lambat dia masuk dah rakaat untuk jemaah kosa yang Rakaat kedua lah. Oh bukan, dia masuk sembahyang yang kedua. Itu bukan cerita qasar, itu cerita jamak. Jamak tak masuk lagi. Tak betul, qasar dengan jamak lain. Tapi boleh tak? Boleh. Sebab jamak senang. Jamak tak susah. Qasar ni yang susah. Jamak tak susah. Boleh kan? Boleh. Dia orang sembahyang dua rakaat asar. Dia sembahyang 2 rakaat zuhur kan, sebab dia lambat. No problem. Bukan masalah qasar tu. Masalah jamak tak ada masalah. Qasar samalah. Imam qasar, makmum baru boleh qasar. Jadi boleh. Boleh. Tapi tak masuk lagi bab tu. Tak masuk qasar, baru tak masuk jamak, baru qasar. Tak, yang ni qasar dulu. Sebab apa? Sebab apa syarat-syarat qasar ada dekat jamak. Jadi bila sebut qasar, jamak nanti dia kata jamak seperti syarat-syarat qasar. Settle. Tak payah sebut dah. Dia kitab kita ni, dia biasanya kalau kitab lain dia jamak dulu. Dalam kitab kita dia qasar. Dia kitab-kitab ni biasanya dia qasar dulu. Turah, kitab turah biasa qasar dulu. Kalau kitab-kitab moden dia jamak dulu. Okey. Dan hendaklah jangan habis perjalanannya daripada perjalanannya dahulu daripada tamam sembahyangnya. Dan hendaklah jangan habis perjalanannya, jangan habis musafir dahulu, sebelum daripada tamam sembahyangnya. Sebelum sembahyang habis, jangan habis musafir. Bila habis musafir tu sampailah. Sampai ke rumah, bukan destinasi, sampai ke rumah. Hendaklah dia jangan macam ni. Jangan tengah-tengah sembahyang tiba-tiba sampai rumah. Tu jangan. Macam mana boleh jadi macam tu? Sembahyang atas kenderaan lah kan. Kenderaan macam mana boleh jadi gitu? Kalau sembahyang kat bawah macam mana nak sampai? Kalau sembahyang atas kenderaan yang cukup syarat, berdiri apa semua cukup. Sembahyang atas gajah dulu. Tahu sembahyang atas gajah? Apa nama atas gajah tu? Ada dulu, saya lupa dah. Dalam kitab-kitab lama memang ada, saya lupa dah. Geduk Geduk. Petarana. Careka. Apa benda tu? Petarana tu. Dia ada, memang ada nama dia. Gajah, lepas tu ada boleh berdiri, boleh apa atas tu. Macam rumah kecil. Gajah je boleh. Kuda jangan letak, jatuh. Gajah besar dia boleh. Sembahyang atas gajah tu ke? Ni nak bagi contoh ni. Kan? Dia sembahyang atas tu. Tengah-tengah duduk sembahyang ni, rakaat kedua baru sampai rumah. Sampai rumah lah. Tak boleh. Tak boleh dengan maksud putus qasar. Dengan maksud automatik kena buat 4. Kereta api ke? Kereta api betul-betul. Dia duduk betul-betul tepi rel kereta api. Mana tahu tak? Macam tu. Nak bagi contoh macam mana boleh sampai tengah sembahyang. Tiba-tiba tengah sembahyang atas kereta api tu, masuk dia punya qaryah. Lalu Habis tu maksud bukan batas sembahyang. Daripada sepatutnya dah tahiyat akhir. Fil alamin innaka hamidum majid sampai. Maka tambah lagi 2 tambah lagi 2 dah sampai. Sampai tu bukan mesti berhenti. Lalu pun sama. Lalu aja tempat dia. Bila lalu aja tambah lagi 2 Dia pun jenguk. Oh ya sampai dah. Sampai kampung dia, qaryah dia. Walaupun tak berhenti. Kena tambah lagi 2. Rugi. Patut salam cepat-cepat. Tak payah baca sunat tadi. Siapa suruh dia baca macam tu lah. Kalau kau terbang je nah.
Macam tak logik kot korang terbang. Helikopter ke macam tak logik. Itulah contoh yang ada apa ni? Naik apa? Naik kereta lagi lah tak logik. Nak semayang yang sempurna bukan semayang yang isyarat tu, semayang yang sempurna, berdiri apa. Okey, sambung. Baru masuk jamak. Baru masuk jamak. Allah. Syahdan. 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 Syahdan apa? Perhatian. Tanbih. Syahdan. Tanbih tu attention. Attention please. Syahdan. Syahdan ni sebenarnya bahasa Melayu. Tapi ada orang kata dia daripada bahasa Arab juga. Syahid. Syahada. Apa syahada? Asyhadu. Semua sama tu. Dua kalimah syahadah. Dua kalimah. Asyhadu aku naik saksi. Maknanya syahid tu saksi lah. Mati syahid. Mati saksi. Mati saksi. Saksi itu apa? Disaksikan. Oleh siapa? Malaikat. Itu mati syahid. Saksi. Syahdan katanya daripada perkataan tu. Jadi maksudnya itulah. Harus pada perjalanan yang tersebut itu, perjalanan qasar yang tersebut itu, harus pada perjalanan yang tersebut itu, tersebut apa? Perjalanan qasar tadi. Harus pada perjalanan yang tersebut, perjalanan qasar. Buat qasar, dah kalau boleh buat qasar, harus, automatik boleh buat yang ini pula. Apa dia? Jamak. Bagi ahlinya, bagi orang yang boleh qasar, automatik boleh jamak. Siapa yang boleh qasar, automatik boleh jamak. Harus pada perjalanan yang tersebut itu, bagi ahlinya, jamakkan. Sebab jamakkan, sebab tu senang, sebab tu dia bicara qasar dulu. Sebab tak semua orang yang boleh jamak, boleh qasar. Ya, tak semua yang boleh jamak, dia akan boleh qasar. Tak semua. Ada yang jamak boleh, qasar tak boleh. Tapi semua yang qasar, semua yang boleh qasar, mesti boleh jamak. Sebab tu sebut qasar dia senang. Qasar dah faham. Jamak apa yang tak boleh qasar? Jamak tak boleh, tapi tak boleh qasar. Ada 4 lupa lah. Dalam kitab kifayah. Khatam dah kifayah tak? Tak lagi. Pertama, jamak yang tak boleh qasar. Jamak kerana hujan. Dia sebenarnya jamak kerana hujan. Zuhur asar tapi kerana hujan. Tak boleh qasar. Kita pernah bahas dulu rasanya. Jamak kerana sakit. Kata Imam Nawawi, sakit pun boleh jamak. Tapi pendapat mutamat mazhab Syafi'i tak boleh jamak sakit. Tapi tak apalah, Imam Nawawi kata boleh, khilaf kan. Maka dengan sakit tak boleh. Jadi tak boleh. Jadi jamak, satu lagi qasar tak habislah, satu lagi dia tak ada dalam ni. Boleh tak kalau kita musafir, kita boleh qasar lah kan? Kita banyak qada sembahyang yang tak qada lagi. Zuhur, asar, isyak. Boleh tak kita qasar? Ini sudah untung. 50% diskaun. Boleh tak? Sedangkan dia sedang memang musafir lah ni. Qada. Tak boleh mutlak. Tak boleh jika. Kalau jika tu ada maka lah. Bila ada jika, ada maka. Tak boleh lah, memang tak boleh. Langsung tak boleh. Ni diskaun ni, rugi tak belajar ni. Diskaun. Ada qada, katalah dia ada qada isyak. Kemudian dia pergi musafir. Dia pergi musafir,
Dia pun sembahyang lah isyak yang tunai. Lepas tu tak tahu nak buat apa. Qada boleh tak dia nak qasar? Boleh dengan syarat. Jika dia tinggalkan sembahyang dia, yang dia nak qada mesti dia tinggal dalam musafir, maka dia boleh qada. Yang mana qada tadi mesti dalam musafir juga. Kalau dia tinggal sembahyang dia ketika dia musafir dan dia nak qada dekat rumah dia bukan musafir, sedangkan dia tinggal ketika musafir, tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau dia nak musafir, kalau dia nak qada qasar, dia kena pergi musafir, betul qada yang tu. Kalau dia hanya yang boleh jika dia tinggal waktu dia tinggal sembahyang tu ketika dia musafir, dan dia nak qada nanti, boleh jika kebetulan dia memang musafir juga. Itu saja yang boleh. Kalau dia nak sembahyang dekat rumah, yang mana qada dia tu dia tinggal ketika musafir, tak boleh. Kalau dia nak sembahyang qasar ketika dia musafir, sedangkan dia tinggal sembahyang tu ketika bukan musafir, tak boleh juga. Jadi tak boleh juga. Jarang berapa tinggal sembahyang banyak mana sangat ketika musafir. tak dapat diskaun jugalah. Dapatlah diskaun sikit-sikit 50%. Jadi itu berkaitan dengan qasar. Harus pada perjalanan yang tersebut itu, bagi ahlinya jamakkan antara zuhur dan asar dengan jamak takdim. Jamak takdim boleh buat antara zuhur dan asar dengan jamak takdim. Jamak takdim ni macam mana? Seperti kerjakan keduanya di dalam waktu zuhur. Kerjakan keduanya, nya tu zuhur asar, di dalam waktu zuhur. Maksudnya zuhur buat pada waktu zuhur, asar pun buat pada waktu zuhur juga. Boleh. Dan dengan jamak takhir di dalam waktu asar. Maksudnya zuhur sembahyang waktu asar, asar pun sembahyang waktu asar. Boleh. Tak ada masalah. No problem. Kita panggil jamak takdim dan jamak takhir. Perasan tak? Jamak takhir, jamak takdim tak apalah, dia cepatkan sembahyang. Jamak takhir ni dia sama sebiji dengan qada. Perasan tak? 80% lah, 90% lah kot. 80% lah. Nak sama macam qada. Sembahyang qada. Perasan tak? Jamak takhir ni macam sembahyang qada. Jamak takdim tak. Jamak takdim ni sembahyang awal pada waktunya. Sembahyang yang nombor 2 tu awal pada waktu. Tapi sembahyang jamak takhir adalah sembahyang qada. Okey. Jamak takhir dia qada dia hanya boleh zuhur asar. Jamak takhir dia hanya boleh gabungkan zuhur asar, zuhur dalam waktu asar, maghrib dalam waktu isyak. Jamak takhir kan? Qada dia tak ikut peraturan tu. Dia boleh zuhur sembahyang waktu asar boleh tak? Qada boleh. Maghrib sembahyang waktu isyak boleh. Tapi qada ni dia lagi luas. Subuh sembahyang waktu maghrib boleh tak? Boleh. Tapi jamak tu. Nak qada subuh dia takbir. Dia sembahyang maghrib. Lepas tu dia sembahyang subuh. Dia panggil jamak lah tu. Jamak di antara maghrib, jamak tu himpun. Jamak di antara maghrib dengan subuh. Kalau katalah dia qada tu qada dia sembahyang dia qada isyak pada waktu maghrib. Dia sembahyang maghrib, lepas tu dia qada isyak. Sama tak dengan jamak takhir? Sebiji. Apa yang beza? Memanglah satu jamak, satu qada. Qada apa tu? Dia buat maghrib, sembahyang maghrib, lepas tu dia sembahyang isyak. Balik. Tu jamak takdim, terbaliklah. Dia sembahyang isyak, dia sembahyang maghrib dulu qada, lepas tu dia sembahyang isyak, ataupun dia sembahyang isyak, lepas tu dia qada maghrib. Tak kisah mana-mana pun. Sama tak dengan sembahyang jamak takhir? Jamak takhir
Samalah. Jamak takhir boleh buat isyak dulu. Boleh. Boleh buat maghrib dulu. Boleh. Tak ada masalah. Main buat mana dulu. Jadi, kalau dia qada waktu isyak, dia qada maghrib, lepas tu dia sembahyang isyak. Itu dia sembahyang apa? Qada. Kalau dia pergi musafir apa semua, dia sembahyang jamak, dia sembahyang maghrib, lepas tu dia sembahyang isyak. Apa beza dia? Rakaat. Sekejap. Rakaat dulu. Yang rakaat tadi tu. Apa rakaat? Yang kodok tu isyak tak rakaat. Yang jamak tadi Jamak tak sebut qasar, jamak aja. Jangan campurlah jamak qasar ni. Orang tak cerita pasal qasar. Jamak saja. 4 lah maknanya. Sama. Yang lain tadi apa? Niat. Tak juga. Wajib niat. Wajib niat sebelum masuk waktu tu. Itu dari sudut niat. Tapi dari sudut perlakuan dia, niat sebelum masuk waktu. Dalam sembahyang tu, mana wajib niat? Ketika dia nak sembahyang, dia waktu isyak, dia nak sembahyang maghrib. Adakah dia wajib niat untuk jamak takhir? Tak. Sebab dia wajib niat sebelum kan. Kita akan masuk bab tu nanti. Awal sangat lagi. Tak masuk lagi. Kalau lah qada, wajib niat qada. Tak payah. Automatik jadi qada. Dia sembahyang maghrib waktu isyak, perlu niat qada. Niat qada pun jadi qada, niat tunai qada juga. Jadi sebenarnya sama je. Bezanya satu je. Bezanya walaupun dua-dua sama macam qada. Jamak takhir ni sebiji macam qada. Bezanya Allah bagi tunai. Tu je. Dia tak jadi qada. Tapi sebenarnya qada, tapi bagi tunai. Sebab dia cukup syarat. Syarat dia tadilah kena niat sebelum lah apalah kan. Dia kena musafir. Sama. Sebab tu bila orang kata jamak tamam, pernah dengar jamak tamam? Jamak tapi kena buat 4-4. Apa benda tu? Apakah itu sebenarnya? Di Arafah. Kalaulah dia musafir, lebih 2 marhalah cukup, kenapa tak boleh qasar? Jamak tamam. Lepas tu yang viral tu, boleh jamak dekat rumah tu, sampai rumah tu, kan? Viral beberapa bulan lepas. Dia niat nak jamak takhir. Kemudian dalam perjalanan ni katalah Zuhur Asar kan. Pukul 3, pukul 4. Allah, malah nak berhenti, nak tukar seluar lagi, nak cari mana masjid ni. Pukul 4 dah. Padahal dia niat memang niat jamak takhir. Bukan. Dia niat nak jamak takhir. Zuhur. Bila nak niat jamak takhir, biarlah Zuhur habis, kita dah niat nak jamak takhir kan. Masuk asar, lagi 30 km nak sampai rumah. Nak kena cari masjid, malah rasa lah. Seluar kotor, nak kena tukar seluar lagi. Dah nak sampai 30 km. Kalau tekan sikit ni 15 minit sampai. Contoh lah. Dia pun, tak apa, sembahyang kat rumah lah. Sedangkan dia tak sembahyang Zuhur lagi. Ketika waktu Zuhur, dia niat nak jamak takhir. Kemudian orang kata boleh sembahyang jamak dekat rumah, tapi dengan buat tamam. Ya. Tak, itu qada jadi. Jadi qada. Dia jadi qada. Cuma berdosa ke tak? Bab qada cerita lain. Dosa tak? Tak berdosa. Tak berdosa. Sebab ketika Zuhur, dia dah niat nak jamak takhir. Dan ketika Zuhur, dia masih lagi dalam musafir. Tapi qada tetap jadi qada. Akhir sekali dia bunyi istilah dia apa? Jamak tamam. Itu bukan jamak. Akhir sekali jamak dari sudut bahasa tadi itulah. Tu yang saya kata tadi. Qada tu sebut jamak. Kalau macam tu jamak tamam pun tak ada salah. Maksudnya dia qada. Kalau macam tu. Sebutlah qada. Jadi qada tapi tak berdosa. Kerana dalam ketika Zuhur tu dia memang niat untuk jamak takhir. Cuma sampai dah masuk asar, ada atas sebab-sebab tertentu, dia pun rasa malas lah. Jadi tak ada masalah. Sebab masa dia niat tu memang dia musafir. Jadi balik rumah nanti qada aja. Lepas qada Zuhur, sembahyang asar tunai. Maka tak berdosa. Tapi tak boleh buat qasar. Memang tak boleh buat qasar, dia dah sampai. Tapi taklah nama jamak. Tapi dia istilahkan. Jadi menyebabkan boleh nak guna istilah tu. Teranglah sikit.
Jadi boleh buat jamak tamam. Alah macam kita qada, jamak tamam tu. Cerita balik. Contoh kita tinggal sembahyang Zuhur, kita banyak sembahyang Zuhur yang nak kena qada. Kita masuk waktu asar kita sembahyang asar, lepas tu kita sembahyang Zuhur. Sembahyang Zuhur tu kira jamak lah Zuhur dengan asar. Macam tu je. Macam tu lah. Kat situ. Jelas sekali bila cakap macam tu, orang ingat boleh jamak di rumah. Kan pelik bunyi. Boleh jamak di rumah. Tak silap yang boleh jamak di rumah ni. Syiah. Dah jadi macam pelik. Padahal jamak tu bukan maksud jamak ni. Maksud jamak tu himpun. Kalau jamak di rumah, bukan Zuhur dengan asar. Subuh dengan asar pun boleh. Tak kat situ dia main-main lah. Kadang-kadang bukan influencer je yang nak perlukan perhatian. Kadang-kadang nak cakap pun kasar lah bunyi. Orang-orang yang ada kena-mengena dengan agama pun kurang sikit sayang juga. Nak juga perhatian. Nak juga pelik-pelik supaya viral. Sedih lah tengok. Bagi kat orang lain lah. Tak sesuai lah. Buat keluar satu benda yang pelik. Yang akhir sekali, setelah dah kecoh, dia ada satu point untuk dia betulkan balik. Sebenarnya tak salah pun. Tapi yang penting viral tetap viral lah. Yang nak tu yang nak. Like dapat banyak. Berapa banyak dapat kapal, dapat ikan paus. Itu kalau kat TikTok lah. Habis macam mana? Dapat topi apa? Marah je lah. Topi. Berapa sen yang topi? Apa ni? Train ke tapi. Tak tahu ia Kedah main belasah. Betul lah. Belasah. TikTok pun tak ada. Tak payah niat kodok lah kan? Tak payah. Kodok tak wajib niat kodok. Kalau bukan waktunya, automatik jadi kodok. Sebab dia tanya, kita kena tanya dia balik. Mas. Kalau memang dia niat memang nak sembahyang kat rumah macam tak nak sembahyang tu berdosa lah, tak boleh lah. Berdosa lah. Cuma kalau dia bukan niat gitu, cuma bila dalam perjalanan tu jadi kan. Padahal boleh lah. Itulah. Dia masih macam ni. Alasan yang dia bagi tu ketika waktu asar. Kalau alasan dia bagi tu ketika waktu zuhur tak boleh. Kalau contoh dia nak balik jalan tu memang dia tak boleh buat pasal dia sampai destinasi tu asar dah jam. Kamu tak boleh nak pergi dah. Nampaklah masyakkah tu, kesusahan tu kan. Jadi nampak macam mudah-mudah. Kalau ikut hukum tak kira gitu. Masih tetap boleh juga. Tetap juga. Dia maksudnya boleh tu maksudnya tak berdosa meninggalkan sembahyang dan boleh sembahyang di rumah walaupun nak nama jamak pun jamak lah. Kalau kita tengok kita dah tengok beberapa tempat memang yalah, kalau nak kira macam mudah-mudah tapi dengan syarat bukan waktu zuhur. Niat semua tu bukan waktu zuhur. Kan niat yang kata nanti nak balik rumah bukan waktu zuhur. Kalau waktu zuhur dia kata jamak takhir lah. Kalau tak sempat nanti sembahyang je kat rumah. Terus jadi haram lah. Jamak takhir lah masa waktu pertama. Kalau malas tu rasa memang tak boleh lah. Dosa lah kalau malas tu. Dia kena ada alasan walaupun sekecil-kecil alasan. Macam nak cari masjid kena keluar daripada tu cari. Padahal kita kata nak cari sungguh-sungguh boleh aje. Tapi tak, benda ni sebenarnya dah jadi viral baru ni. Bila jadi viral baru ni, ramai kita punya tok-tok guru dah buat keluar artikel, video apa semua. Syekh Nuruddin buat keluar dah. Boleh cari tu. Banyak tok guru buat keluar. Akhir sekali kesimpulan daripada semua sekali macam yang tadi tu lah. Dia kena ada alasan, tapi jangan mudah sangat ada alasan. Walaupun alasan tu bagi kita alasan tu kecil. Tapi boleh juga. Boleh tu dengan maksud tak berdosa meninggalkan sembahyang yang diniatkan pada waktu asar, bukan waktu zuhur lagi. Maksudnya dia kira terima. Uzur. Bukan uzuran, tapi uzur tak semesti berat. Tak semesti berat, tapi uzur. Dia tak boleh saya saja, tak boleh uzur. Dan mesti pada waktu asar. Tu penting tu. Kalau isyak mesti waktu isyak. Tak boleh awal-awal lagi tu. Niat jamak takhir.
Kalau apa-apa hal nanti sembahyang kat rumah je. Oh, tak boleh, tak boleh. Dia kena memang nak sembahyang pada waktu asar. Cuma bila sampai waktu asar, dalam perjalanan tu, dia terfikir, alah, benda-benda kecil lah. Macam kotor tu benda kecil je. Tetap juga dibenarkan. Sebenarnya dah jadi inilah. Tengok balik. Ahli sunnah wal jamaah dah berlawan-lawan dah masa tu cerita ni. Berlawan-lawan. Pening bala. Kita ambil je poin-poin. Kumpul. Oh, gini boleh. Mula-mula ingat dia mesti masyaqqah yang kuat. Maksudnya memang darurat sungguh. Memang masyaqqah sungguh, kepayahan sungguh. Rupanya tak. Kepayahan sikit pun boleh. Yang tak boleh, saya saja. Malas. Dia kena ada walaupun sikit. Nah, soal tadi tak habis lagi soal. Masa bila qada wajib niat qada? Kan kata tadi, qada tak wajib niat qada. Kalau bukan pada waktunya, automatik niat qada walaupun dia niat adaan tunai. Adaan lagi, tunai lagi. Tetap juga jadi qada jika bukan waktunya. Bilakah qada wajib niat qada? Mesti. Apa benda tu? Tak bisa dengar apa. Qada tamam tu. Menatang apa? Menatang apa itu? Dia nak bukan sembahyang, nak qada pada waktu dia. Dia tak sembahyang lagi. Subuh imam lagi lambat. Aku nak buat apa, tunggu saja. Akhir sekali nak sembahyang qada subuh lah. Subuh tak sembahyang lagi. Yang tunai nak qada dulu. Boleh, masa panjang lagi. Maka dia sembahyanglah 2 rakaat qada subuh. Kalau dia tak ada qada jadi tunai lah dia tu. Dia sembahyang dengan imam nanti jadi qada. Jadi dia kena qada lah. Kalau tidak, tak. Itu je yang wajib. Wajib pun dengan sebab dia memang nak sembahyang tunai jap lagi. Qada yang dulu. Saya qada dulu. Okey. Okey, kau apa dah? Allah. Nak masuk sikit lagi ni. Okey, dah cantik dah tu Boleh jamak maghrib dengan isyak, dengan jamak takdim, dengan jamak takhir pun boleh. Dan bagi tiap-tiap satu daripada jamak itu beberapa syarat. Oh, ada syarat. Bukan main suka-suka. Kita baca syarat sikit lah. Kita kena sambung ni minggu depan. Tak cukup. Satu syarat yang pertama, maka bermula segala syarat sah jamak takdim itu, berapa ada tu? 5 syarat. Bermula segala syarat sah jamak takdim itu 5 syarat. Ada 5. Pertama, bahawa berniat jamak di dalam sembahyang yang pertama jikalau serta dengan akhir salam daripadanya sekalipun. Bahawa berniat jamak di dalam sembahyang yang pertama. Tu jamak takdim tu. Maknanya niat jamak, bukan niat sembahyang. Niat jamak dalam sembahyang. Niat jamak dalam sembahyang. Niat jamak dalam sembahyang. Maknanya ada satu sembahyang yang boleh niat, dalam tu ada 2 niat. Semua sembahyang, jika dalam satu sembahyang tu ada 2 niat, batal sembahyang. Semua sembahyang secara umum. Dia sembahyang Allahu Akbar, dia ada niat satu lagi je. Niat apa? Bukan ni. Dia takbir, lepas tu dia takbir sekali lagi, maka batal sembahyang. Dia takbir masuk dah, lepas tu dia takbir sekali lagi, dia kata tak puas, maka batal sembahyang dia dengan takbir yang kedua. Batal dia dengan niat yang kedua. Dia tak boleh ada 2 niat. Dia takbir sembahyang, dia tengok macam nak hujan. Dia kata kalau hujan, aku batalkan sembahyang. Batal terus sembahyang. Dia tak boleh ada niat yang kedua. Tak payah hujan, tak tunggu hujan. Bila dia niat kalau hujan aku batal sembahyang aku, batal terus. Dia tak boleh ada niat batal. Dan dia tak boleh ada niat sembahyang. Dalam sembahyang tak boleh ada niat sembahyang, niat lain selain daripada sembahyang tu lah. Tak boleh. Kecuali tak solat fardu. Solat fardu. Solat sunat boleh. Jadi kecuali sembahyang ni. Tu tak?
Dia takbir, katalah nak sembahyang Zuhur nak sembahyang Zuhur. Lepas ni nak sembahyang Asar. Jamak takdim. Dia pun takbir, Allahu Akbar. Niat sembahyang. Macam mana niat? Jamak takdim macam mana nak niat? Jamak takdim Zuhur dengan Asar. Nak buat Asar sekejap lagi, tapi Zuhur dulu. Kita niat bahasa Melayu. Sahaja aku sembahyang, wajib lah tu, qasad. Fardu ta'arud. Zuhur ta'yin. Lagi? Kita nak buat jamak takdim. Yang wajib. Qasar tak nak buat. Wajib tak majmu'an? Majmu' ataupun jamak lah. Wajib ke tak? Nak cari yang wajib. Ni last satu je sempat. Yang ni satu je, yang pertama saja. Asar. Dah sebut dah. Asar. Tak macam ni. Sahaja ni waktu Zuhur nak sembahyang jamak takdim, tapi nak sembahyang Zuhur dulu kan? Okey. Boleh tak nak sembahyang Asar dulu? Tak boleh. Okey. Sahaja aku sembahyang usolli. Fardu 2 dah. Zuhur 3. Lagi? Jamak Asar. Wajib ke? Tu nak tahu yang nak yang wajib je, tak nak yang sunat-sunat ke yang wajib tak? Tak wajib. Lepas tu je lah. Tu je macam biasa. Macam biasa. Tapi orang punyalah complicated dia buat. Tu je. Okey, bila nak niat jamak? Tu dia bagi tahu. Dia bagi tahu apa? Jikalau serta dia bagi tahu di dalam sembahyang yang pertama. Di dalam sembahyang yang pertama. Bila sebut dalam sembahyang, bermula masuk sembahyang bila? Takbir. Bila last sembahyang? Salam. Mana-mana pun boleh. Tengah baca Fatihah. Boleh tengah baca Fatihah. Bukan niat kat mulut Kalau tengah baca Fatihah, baca usolli ke apa habis masuk kat hati. Boleh. Tengah baca surah, tengah rukuk, yang penting bermula takbir sampai salam. Tengah sujud yang kedua, tengah rakaat kedua, rakaat pertama, mana-mana boleh. Tengah tahiyat, fil alamina innaka hamidum majid boleh. Boleh juga. Fil alamina innaka hamidum majid fil alamina innaka hamidum majid. Lepas tu niat jamak jamak takdim ataupun niat lepas ni nak sembahyang Asar. Ataupun majmu'an pun boleh juga, ataupun kalau tu bahasa Arab, bahasa Melayunya, lepas ni nak sembahyang Asar. Bila ni? Bila fil alamin innaka hamidum majid. Lepas ni nak sembahyang Asar. Lepas ni nak jamak takdim. Boleh tak? Lepas ni nak jamak takdim, lepas ni nak sembahyang Asar. Lepas ni nak jamak saja. Jamak pun boleh, jamak saja. Boleh tak dalam salam? Boleh tak dalam takbir? Boleh lah, tapi panjang lah. Okey, boleh tak dalam salam? Tu jawapan dia. Dengan jikalau serta dengan akhir salam daripadanya sekalipun pun boleh juga. Maksudnya, tapi dengan syarat jangan mim Assalamualaikum. Sampai mim tak boleh dah. Jadi Assalamualaikum. Jamak takdim. Kum. Jamak takdim tu lah hati. Kum tu kat mulut. Boleh. Kalau terlupa sampai ke sudah, macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Allah. Itulah orang niat awal-awal tu tok nenek kita dah ajar yang panjang tu. Allah, sebab nak bagi takut lupa Kita konon-konon lepas mengaji nak boleh masuk bila-bila. Boleh masuk bila-bila, akhir sekali tak masuk-masuk. Terlupa. Sampai salam, lepas salam Allah. Macam mana? Tak boleh sembahyang dah. Tak boleh sembahyang Asar dah lah. Tak boleh dah. Tunggu Asar. Habis kalau sembahyang sekali lagi, jamak sekali lagi. Maksudnya nak sembahyang kali ni, tak boleh juga. Tak boleh. Walaupun dia sembahyang Zuhur sekali lagi tak boleh juga. Dia mesti dalam. Akhir sekali nak mudah, dalam takbir. Ataupun lepas Allah tu niat qasad ta'arud ta'yin, saja aku sembahyang fardu Zuhur akbar jamak. Cukup. Allahu akbar jamak. Sebab apa? Takut jangan serabut sangat dalam takbir tu, panjang sangat nanti. Boleh. Jamak itu masuk 2 rakaat, Ustaz.
Ha? Kalau nak qasar wajib. Sebutlah tadi. Kalau nak qasar wajib 2 rakaat mesti dalam takbir. Kalau nak 2 rakaat mesti dalam takbir. Kalau tak niat macam tadi, mesti buat 4. Kan tadi kan kita niatkan tadi kan tak ada qasar, mesti 4. Walaupun terlupa, walaupun tak sengaja, mesti jadi automatik jadi 4. Tapi kalau nak qasar mesti niat 2. Jadi tambah lagi lah. Saja aku sembahyang fardu, zuhur, qasar. Lepas tu nak tambah jamak lagi. Itu cukup-cukup lah. Jamak bila? Nanti. Lepas takbir. Allahu Akbar, jamak. Dan biasanya orang buat jamak sekali dengan qasar. Tapi tak semestinya. Dia 2 perkara yang berbeza. Ada orang buat jamak, tak qasar pun. Saja je. Ada buat qasar, tak jamak. Ada je. Best buat apa? Qasar tak jamak. Pernah buat? Try lah. Qasar tak payah jamak. Faham tak? Lepas tu 2 benda tu kena spread. 2 benda berbeza. Orang Melayu je cakap jamak qasar. Orang Melayu je. Orang Nusantara je. Jamak qasar, jamak qasar. Orang lain tak. Jamak, qasar, qasar. Jadi, Pak selalu buat qasar je. Pergi singgah, sembahyang 2 rakaat. Belah. Dah, qasar. Bukan jamak. Lepas tunggu singgah mana-mana, sembahyang 2 rakaat. Belah. Ataupun buat jamak tak payah qasar. Oh, letih lah sikit. 8 rakaat dah jadi. Sembahyang 4 rakaat. Lepas tu, kalau maghrib isyak, sembahyang 7 rakaat. 3, lepas tu 4. Cuba buat. Best. Terasa. Kena singgah. Tapi sembahyang 2 rakaat je. Sembahyang 2 rakaat je. Tak, kalau tak singgah masjid, carilah sejadah-sejadah main tepi highway tu. Berhenti kat situ lah. Apa dia? Kena sebut dua-dua apa? Tak, salah satu. 2 rakaat boleh, qasar boleh, pendek, ringkas, seteng. Sebut tadi tu. Sebut lah tadi. Dengan maksud, itulah dengan maksud separuh. Diskaun boleh diskaun? Boleh? Diskaun 50%. Okey, itu jamak takdim. Jamak takhir? Jamak takhir. Jamak takhir macam mana? Jawab jamak takhir macam mana? Keduanya bahawasanya dan keduanya bahawa zuhur dan maghrib. Zuhur dan maghrib. Okey. Berhenti di situ. Memang panjang. Kalau jamak takhir macam mana? Niat macam mana? Tadi jamak takdim. Okey. Sekarang dah sembahyang nak buat jamak takdim. Niat saja aku sembahyang fardu zuhur. Kalau nak qasar, qasarlah. Saya tak nak cerita qasar tu. Saya sembahyang fardu zuhur. Lepas tu jamak tu bila? Daripada takbir sampai salam. Dia pun niat. Habis dah sembahyang. Lepas tu nak sembahyang satu lagi. Asar, niat apa? Saja aku sembahyang, usalli, fardu, ta'arud, asar, ta'yin. Tak payahlah cerita qasar. Kalau qasar tambah je lah kan. Tak. Tu aja. Tak tu aja. Sama macam zuhur. Cuma dekat dalam sembahyang tak payah niat apa-apa. Solat pertama kan dalam sembahyang kena niat. Dalam sembahyang tu kan niat jamak. Sama kalau tak buat kat takbir, buatlah kat mana-mana. Niat kat mana-mana. Habis sembahyang kedua 3 je. Habis niat jamak, tak payah dah niat jamak. Buat apa banyak kali? Bila niat jamak? Masa dalam sembahyang kan niat jamak. Niat apa dalam sembahyang tu? Jamak takdim kan? Niat jamak dengan asar kan? Dah kat asar tak payahlah dah niat dah. Nampak kita menyusahkan diri masa nak sembahyang jamak. Habis semua. Masa zuhur takbir, sahaja aku sembahyang zuhur, dua rakaat. 2 rakaat tu kalau nak buat qasar pentinglah. Lepas tu dijamakkan jamak takdim dengan asar. Lepas tu mengikut imam, menghadap kiblat.
Kerana Allah Ta'ala. Lepas tu bila semayang asar nanti, saja aku semayang fardu asar 2 rakaat, jamak dia yang dijamak takdimkan dengan atau jamak dengan zuhur, mengikut imam, menghadap kiblat, kena Allah Ta'ala. Menusah. Sedangkan asar tu saja aku semayang fardu asar, macam semayang biasa. Kalau qasar 2 rakaat. Qasar mesti dalam takbir. Tu aje. Maknanya macam semayang biasa, je. Asar. Maghrib Zuhur macam semayang biasa juga. Cuma dalam semayang tu je ada niat jamak. Habis jamak takhir nak niat macam mana? Sambung akan datang. Dah kat 9 dah. Sedap lah kat sini, balik-balik boleh tidur. Saya balik-balik sambung lagi sampai pukul 11. Ada lagi. Allah. Tangguh dulu. Tasbih kafarah dan suratan subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.